Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 23 Januari 2024. Kita ke berita utama. Isteri Tun Dr. Daim Zainuddin, Tok Puan Naimah Abdul Khalid mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pengisytiharan harta Disember tahun lalu. Mengikut pertuduhan, Naimah, 67 tahun, didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis secara bersumpah bertarikh 8 November 2023 tanpa mematuhi terma notis yang dinyatakan di bawah Seksyen 36-1-B Akta SPRM 2009 Akta 694 yang dihantar kepada tertuduh oleh seorang pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Presin 7 Putrajaya pada 13 Disember tahun lalu. Juruterus Hakim Azura Alwi membenarkan tertuduh diikat jamin RM250,000 dan memerintahkan pasport diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat jaminan. Bagaimanapun, Naimah yang juga isteri bekas Menteri Kewangan itu selesai membayar ikat jamin RM250,000 seperti yang ditetapkan oleh mahkamah kira-kira pukul 12.30 hari tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan beliau juga seperti rakyat biasa turut membayar cukai kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bagi barangan yang diterimanya dari luar negara. Anwar berkata walaupun boleh merayu untuk tidak membayar cukai berkenaan sebagai kapasiti Perdana Menteri, namun beliau memilih untuk tidak melakukannya. Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menempelak segelintir individu berkenamaan yang membuat pembelian beratus juta tetapi mengelak untuk membayar cukai kepada JKDM. Sementara itu, Perdana Menteri turut memberi jaminan warga jabatan JKDM akan diberikan kadar bonus lebih baik tahun ini susulan prestasi kutipan cukai direkodkan jabatan itu. Menurutnya, JKDM merekodkan pencapaian kutipan cukai melebihi sasaran ditetapkan tahun lalu dan ia satu pencapaian membanggakan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Madin Piche mempertahankan prosedur operasi standard SOP pengambilan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM sedia ada. Menurutnya, SOP tersebut tidak perlu diteliti semula memandangkan ia sudah lengkap. Tambahnya, mereka yang terlibat dengan salah laku sebelum ini mempunyai prestasi yang baik dan tidak menolak cabaran sebagai anggota menyebabkan mereka terpalit dengan masalah disiplin. Sementara itu, beliau turut yakin penyeliaan yang terbaik daripada pegawai yang dilantik mampu memainkan peranan daripada pertambahan kes anggota polis yang terlibat dalam kes salah laku. Dahulu, Ayub berkata pihaknya tidak tolak ansur terhadap anggota atau pegawai polis yang terlibat dalam kes salah laku memandangkan ia mencemarkan imej PDRM. Pakej khas telekomunikasi serendah RM33 sebulan bagi data minimum 40GB bakal dinikmati oleh 150,000 hingga 200,000 pekerja e-hailing serta p-hailing di seluruh negara bermula hari ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata pakej tersebut membuktikan kerjasama baik antara kementeriannya dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC dan rakan strategik lain. Katanya pakej tersebut diwujudkan bagi memastikan kumpulan pekerja-pekerja ekonomi gig tersebut mendapat manfaat dan memenuhi keperluan mereka melalui penawaran pelan dengan harga yang berpatutan. Fahmi yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai berkata tempoh bagi mula langgangan berjalan selama sebulan sementara pakej langgangan ditawarkan pula berjalan untuk tempoh 1 tahun. Pasukan Petugas 1MDB mempertimbangkan prosedur undang-undang terhadap beberapa bank asing yang memudahkan pemindahan dana berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB tanpa melaksanakan proses pengesahan kendali pelanggan anda KYC dengan sewajarnya pada masa itu.
Pengurusinya Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata pasukan petugas khas itu komited menangani perkara 1MDB dengan telus dan memastikan semua pihak bertanggungjawab bagi penyelesaian yang adil demi kepentingan terbaik rakyat Malaysia. Untuk rekod perjanjian penyelesaian yang dimeterai pada Ogos 2020 antara Kerajaan Malaysia dan Goldman Sachs memerlukan mereka untuk membayar tunai sebanyak 2.5 bilion AS dolar dan memberikan jaminan pemulangan aset 1.4 bilion AS dolar kepada kerajaan. Namun ketika ini perunding dan peguam yang mewakili Kerajaan Malaysia gagal mendapatkan penyelesaian yang adil dan mencukupi daripada bank pelaburan multinasional tersebut. Johari yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata satu mesyuarat diadakan pasukannya bagi membincangkan perkembangan terkini mengenai pemulangan aset 1MDB dan perkara-perkara lain termasuk pertikaian bersama Goldman Sachs. Bekas vokalis Exist Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin 46 tahun mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan memiliki dan menggunakan dadah 5 tahun lalu. Mamat membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session di hadapan Hakim Fatimah Zahari dan Mahkamah Majistret Johor Bahru di hadapan Majistret Hidayatul Syuhada Samsudin. Berdasarkan pertuduhan pertama, dia didakwa telah memberi dadah berulang kepada diri sendiri jenis metafetamin pada 9 September 2019 di Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa dalam milikannya dadah jenis metafetamin seberat 0.17 gram ketika diperiksa polis di Jalan Camar 1/3 Taman Perling pada 8 September lalu. Peguam Azlina Abdul Aziz yang mewakili tertuduh memohon anak guamnya dirujuk bagi mendapatkan rawatan psikiatri di Hospital Permai mengikut Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah. Fatimah menetapkan tarikh 22 Februari depan untuk sebutan semula kes termasuk laporan perubatan. Berita luar negara, sepasang pengantin baharu di Silogon, wilayah Banten menjadi perhatian pengguna media sosial kerana menerima hadiah 1 hektar kebun kelapa sawit daripada bapa saudara pengantin lelaki. Berdasarkan video yang dimuat naik di platform TikTok, Kemas Andika dan isterinya Anjesti Parawityasari diraikan dalam satu acara berlangsung di sebuah hotel. Mereka kemudian menerima hadiah misteri berupa sebuah kenderaan utility sukan SUV Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam daripada nenek pengantin perempuan. Menurut Kemas Andika atau lebih mesra disapa Dika, hadiah itu diberikan sebagai melengkapi mas kahwin yang telah diserahkan kepada Anjesti iaitu 2 hektar kebun kelapa sawit. Saya menolak mentah-mentah syarat penyerahan raksasa Hamas. Itu kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak cadangan Hamas untuk menamatkan perang dan membebaskan tawanan sebagai pertukaran untuk menarik balik tentera Israel serta menerima tadbir urus kumpulan bersenjata di Gaza. Menurut laporan, Netanyahu yang kini berada di bawah tekanan domestik supaya segera membawa pulang tawanan berkata, menerima syarat Hamas bermakna meninggalkan tentera Israel dan usaha itu menjadi sia-sia. Kemarin, Pertubuhan Bukan Kerajaan Forum Tebusan dan Keluarga Hilang memulakan protes di luar rumah persendirian pemimpin Israel itu di Baitul Muqaddis serta berjanji tidak akan pergi sehingga dia bersetuju dengan perjanjian pembebasan tawanan. Sementara itu, jumlah kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Zionis sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023 telah melepasi 25,000 orang. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, rakyat diminta segera mendaftar maklumat diri dalam sistem pangkalan data utama padu bagi mengelakkan daripada tercicir menerima bantuan dan subsidi bersasar yang dilaksanakan kerajaan.
Bercakap kepada Tusan Malaysia, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, sistem padu adalah bagi memastikan matlamat kerajaan untuk mengagikan bantuan benar-benar mencapai kepada golongan sasar. Menurutnya, kerajaan akan menjadikan maklumat dalam sistem tersebut untuk menentukan siapa yang layak diberi bantuan dan subsidi. Justru, kata beliau, jika rakyat tidak mendaftar dengan padu, kerajaan tidak boleh menentukan taraf ekonomi mereka, seterusnya mengakibatkan nama mereka mungkin tiada dalam senarai penerima yang layak. Dalam pada itu, beliau menafikan sistem padu terlalu rumit sehingga orang ramai tidak minat mendaftar. Express Rail Link Sdn Bhd ERL dibenarkan melaksanakan kadar tambang berdasarkan pertimbangan pasaran selepas menandatangani perjanjian konsensi tambahan antara pihaknya dan kerajaan Malaysia. Pelaksanaan kadar tambang itu dijangka memberi peluang untuk ERL berinovasi dalam tambang yang ditawarkan selain menyediakan perkhidmatan efisien dan setimpal dengan kadar tambang yang bersesuaian mengikut permintaan pasaran. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata pelaksanaan kadar tambang berdasarkan pertimbangan pasaran itu bakal memanfaatkan kerajaan dan ERL. Tambahnya, kerajaan mulai tahun 2029 juga tidak lagi membayar apa-apa bayaran caj atau fee dari sumber pendapatan caj perkhidmatan pelanggan PSC kepada ERL dan itu adalah syarat penting yang dipersetujui antara kedua-dua pihak pengendali serta kerajaan. Berita sukan, skuad Harimau Malaya perlu waspada dengan amukan Korea Selatan menjelang perlawanan terakhir peringkat kumpulan E saingan Piala Asia 2023 di Stadium Al-Janub pada Khamis ini. Aksi tersebut boleh dianggap sebagai pelengkap jadual buat skuad kebangsaan selepas disahkan tersingkir apabila tewas 2 kali berturut-turut kepada Jordan dan Bahrain sebelum ini. Situasi berbeza melibatkan Korea Selatan yang dilihat terdesak untuk pulihkan maruah yang tercalar susulan keputusan seri mengejut 2 sama yang diraih ketika menentang Jordan Sabtu lalu. Pemerhati sukan bola sepak kebangsaan Stanley Burnett mengakui keputusan seri yang diraih oleh skuad Teguk Warriors itu sudah pasti mengubah senario serta mentaliti pasukan ketika bertemu Malaysia nanti. Katanya Korea Selatan yang dikendalikan oleh pengendali berpengaruh Jurgen Klinsmann boleh dianggap sebagai antara pilihan pada kejohanan kali ini berdasarkan kedudukan di ranking 23 dunia. Inter Milan muncul juara Piala Super Itali buat kali ketiga berturut-turut selepas menewaskan Napoli 1-0 di awal Park Riyadh semalam. Lautaro Martinez berjaya memecah gawang lawan pada minit ke-91 menerusi hantaran Benjamin Pavard selepas kedua-dua pasukan terikat 0 sama dan keputusan tersebut kekal sehingga whistle penamat. Untuk rekod, gol tersebut merupakan jaringan ke-21 buat pemain itu dalam kesemua perlawanan Inter bagi musim ini. Martinez kini setanding dengan pemain Christian Vieri di tangga ke-9 sebagai penjaring terbanyak buat Inter dengan 123 gol sejak daripada tahun 2018. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 24 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan apa-apa Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevlin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.